Okey, tema 3, nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Okey. Ini lebih dekat dengan kita sebab dia dah masuk ke abad ke-19, abad ke-24 saja. Okey, jadi apa yang perlu kita fahami, yang perlu kita kuasai dalam tema 3. Baca semua tema 3, tak ada masalah, faham baca. Sebab tema 3 ini tak banyak pun. Jadi saya jelaskan apa yang ada dalam tema 3. Tolong baca semua. Ini supaya kita boleh menjawab. Kalau kita tengok soalan-soalan terlepas, tema 3 ini soalan nombor 5, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 5, soalan nombor 6. Kita ada 6 soalan, kita hanya perlu jawab 3 soalan. Okey. Pertama sekali dalam tema 3, berkaitan dengan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Pertama, kita kena faham tentang perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah. Pelajar kena faham macam saya jelaskan tadi, bila sebut kerajaan Islam, ada satu saja kerajaan, itu kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu. Okay, yang lain semua adalah pemerintahan di peringkat wilayah, di bawah wilayah kerajaan pusat Islam di Turki, kerajaan Uthmaniyah. Jadi perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah. Pelajar kena faham pada waktu itu Uthmaniyah berada di penghujung, sedang lemah, ada menghadapi banyak masalah keuangan dan sebagainya. Jadi ekspedisi ketenteraan itu tidak dapat dibiayai untuk mempertahankan wilayah Islam yang besar. Itu adalah satu cabaran yang berlaku pada waktu itu. Perubahan dari segi pemimpin dan sebagainya, yang menyebabkan kerajaan Islam Uthmaniyah itu semakin merosot. Dan pada waktu itulah Barat meluaskan kuasanya. Bila sebut Barat, ada 3 saja. British, Rusia dan Perancis. Yang sedang berusaha untuk meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah. Itu bahagian pertama. Jadi pelajar kena faham faktor-faktor perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah, ke atas Empire Uthmaniyah. Satu. Faktor-faktor kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Itu adalah perkara penting. Bila Barat meluaskan kuasa, menunjukkan kerajaan Uthmaniyah itu semakin lemah dan sudah hampir nak jatuh. Itu yang kita kena faham. Dan Barat menggunakan dakwahnya untuk memecahkan. Itu yang akan melahirkan nanti yang dipanggil konsep negara bangsa. Dari semua negara-negara wilayah Islam nanti akan mula memberontak, menentang kerajaan pusat Uthmaniyah. Dengan ideologi Barat yang disebarkan kepada gerakan-gerakan nasionalisme dan sebagainya. Supaya bebas daripada Uthmaniyah yang berpusat di Turki. Contoh, dia memulakan dakwah dan sebagainya. Jadi memecahkan. Dulu tidak ada negara bangsa. Bila sebut negara Islam, itulah dia, Empire Islam. Kemudian baru dakwah Barat itu telah memberikan satu perubahan yang mengatakan bahawa negara berasaskan bangsa. Contoh Jerman, orang Jerman bangsa Jerman, orang Itali bangsa Itali, kan? Begitu juga negara Arab yang lain. Orang Syria, bangsa Syria, negara di Syria. Orang Mesir, bangsa Mesir, negara di Mesir. Pasal jadi Uthmaniyah yang berpusat di Turki. Contoh, itu dikatakan sebagai negara bangsa. Okey. Yang kedua, reaksi masyarakat tempatan abad ke-19. Ada 2 saja, Algeria ataupun di Mesir. Satu lagi gerakan nasionalisme abad ke-19 hingga 20 di Syria dan juga di Mesir. Misalnya Syed Jamaluddin Afghani, Syekh Muhammad Abduh, gerakan Islah, Rashid Ridha dan sebagainya. Kemudian 3.4 Perang Dunia Pertama, kisahnya ke atas penglibatan Khalifah Uthmaniyah abad ke-20. Strategi kuasa barat terhadap Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Dan juga yang akhir adalah pembentukan negara bangsa, sama ada di Turki ataupun di Mesir. 2 saja. Ini semua dalam tema 3. Dalam tema 3 ini kalau pelajar lihat, saya jelaskan satu persatu. Harap faham. Kita tak faham, boleh tanya saya, jangan risau. Yang pertama, dalam sejarah Islam tema 3 ini yang dikatakan sebagai nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Pertama sekali pelajar kena faham tentang perluasan kuasa barat. Bila sebut barat, Perancis, British dan juga Rusia. Rusia tu dia bersepadan dengan banyak wilayah-wilayah Uthmaniyah. Banyak wilayah Islam, Uthmaniyah, Balkan dan sebagainya, hampir dengan Rusia. Jadi Rusia nak ambil semua kawasan itu. Perluasan kuasa barat. Itu juga di wilayah Islam di Afrika Utara, di Timur Tengah,
di Mesir dan juga di Semenanjung Arab. Mana Mesir, di mana British dan Perancis cuba meluaskan kuasanya di Syria dan juga di Mesir. Jadi apakah faktor-faktor zaman faktor-faktor peluasan kuasa barat ke atas Kerajaan Uthmaniyah abad ke-18 dan abad ke-20. Kemudian bila barat masuk, baru berlaku reaksi ataupun tindak balas. Bagaimana reaksi masyarakat Mesir terhadap peluasan kuasa barat di Mesir? Siapakah yang mentuai gerakan yang membangkitkan reaksi menentang Perancis atau British di Mesir? Peluasan kuasa British atau Perancis di Algiers abad ke-19-20. Apakah reaksi masyarakat Algeria terhadap peluasan kuasa barat? Itu dikatakan reaksi. Masuk barat dulu, barat jajah, baru berlaku reaksi. Kat barat tak masuk, mana boleh ada reaksi? Betul? Mesti ada peluasan kuasa barat dulu, baru berlaku reaksi. Bila dah berlaku reaksi, barulah wujud kesedaran. Barulah berlaku gerakan nasionalisme. Kesedaran, semangat kebangsaan untuk menuntut kemerdekaan, membebaskan diri daripada penjajah barat. Itu berlaku. Itu dipanggil gerakan nasionalisme. Siapa yang mengikuti gerakan nasionalisme? Yang misalnya. Gerakan Turki muda, gerakan Mesir muda, Algeria muda, semua ada. Jadi faktor-faktor Mesir dan Syria yang membangkitkan gerakan nasionalisme. Faktor-faktor kebangkitan gerakan nasionalisme di Mesir ataupun di Syria abad ke-20. Contoh. Itu semua gerakan. Sampai reaksi, berlaku gerakan. Pada masa itu juga berlaku Perang Dunia Pertama yang melibatkan Khalifah Uthmaniyah tahun 1914-1918. Jadi sebab berlaku Perang Dunia, apa kesannya kepada Empire Uthmaniyah? Banyak wilayah-wilayah Uthmaniyah telah mencapai kemerdekaan. Ini melalui perjanjian yang dibuat khusus kepada kerajaan-kerajaan Islam Uthmaniyah. Nanti saya akan beri yang ini. Secara offline saja. Nanti saya akan berikan. Satu lagi adalah pembentukan negara bangsa. Selepas Perang Dunia Kedua, Empire Uthmaniyah semakin merosot. Empire Uthmaniyah semakin nak jatuh dah. Dan akhirnya Turki menjadi sebuah negara bangsa. Maka tidak ada lagi Turki Uthmaniyah, Empire Turki Uthmaniyah. Turki sekarang hanya berpusat di Turki sahaja, iaitu di Istanbul. Dan satu lagi adalah kerajaan negara bangsa Mesir. Orang Mesir untuk negara Mesir. Itu maksudnya. Inilah yang berlaku dalam tema 3. Dan 5 bahagian ini, dan 5 subtopik ini, soalan nombor 5, soalan nombor 6. Soalan nombor 5, soalan nombor 6. Apa yang ada? Saya nak jelaskan. Yang penting. Boleh Fajar? Saya bagi masa. Boleh bersedia, boleh tanya saya soalan. Ada soalan tak? Saya tengok chat sekejap. Pelajar, ada soalan? Tema 4. Ramai pelajar tak jawab tema 3 ni. Bukan tema 4, tema 3. Pelajar merasa sukar. Jadi saya jelaskan sekarang. Kenapa? Kita boleh tumpu pada tema 4. Baca keseluruhan tema 3, Baca keseluruhan tema 3 pelajar. Ini soalan nombor 5, soalan nombor 6. Pelajar baca betul-betul soal tema 3. So pasti pelajar boleh jawab soalan nombor 5, soalan nombor 6. Pertama sekali saya kata tadi, kita nak faham tentang peluasan kuasa barat. Peluasan kuasa barat, bila sebut barat, British, Perancis, Rusia. Peluasan kuasa barat ke atas Empire Uthmaniyah. Bukan ke atas Mesir ataupun Syria, tapi ke atas Empire Uthmaniyah. Mesir, Syria itu sebahagian daripada Empire Uthmaniyah. Jadi apakah faktor-faktor peluasan kuasa itu? Kenapa dia boleh masuk? Kenapa dia luaskan kuasa ke atas Mesir? Sedangkan Mesir itu sebahagian daripada Empire Uthmaniyah. Uthmaniyah tak mampu dah nak mempertahankan Mesir daripada barat. Sebab Uthmaniyah sedang lemah waktu itu.
Mereka menghadapi banyak masalah dari segi keuangan, untuk membayar ekspedisi ketenteraan dan sebagainya, hutang yang banyak. Semua itu menjejaskan Empayar Uthmaniyah pada waktu itu. Jadi Barat meluaskan kuasa, ini faktornya. Contoh, persaingan antara kuasa Barat, British, Perancis, Rusia ini bersaing untuk menguasai Empayar Uthmaniyah, wilayah-wilayah Empayar Uthmaniyah. Kedua, berlakunya revolusi industri di Eropah. Mereka memerlukan bahan mentah, mereka memerlukan pasaran yang baru. Jadi mereka perlu meluaskan kuasanya ke atas wilayah Empayar Uthmaniyah. Kekayaan bahan mentah tempat ni, misalnya minyak, petroleum. Sangat satu bahan api yang penting pada waktu itu. Itu yang menyebabkan mereka ingin meluaskan pengaruh ataupun kuasa mereka ke atas wilayah Uthmaniyah yang kaya dengan pelbagai bahan mentah, terutamanya petroleum. Pembukaan terusan Suez memedikkan perjalanan daripada Laut Mediterranean terus ke Semenanjung Arab tu. Melalui Semenanjung Arab terus sampai ke China, sampai ke India, Asia Tenggara dan juga ke China. Suez, sikit patut agama, modernisme, falsafah dan ideologi barat yang diterapkan untuk membawakan satu perubahan. Arab Revox misalnya, revolusi Arab berlaku. Ini disebabkan oleh faktor-faktor perluasan kuasa barat. Nanti saya akan jawab soalan Aisyah ni. Saya jelaskan ini dulu. Perluasan kuasa barat ke atas Empayar Uthmaniyah, maka berlaku perkembangan nasionalisme. Jadi apakah reaksi Uthmani semak kebangsaan? Di Mesir, di Algeria, di Syria, berlaku kebangkitan nasionalisme. Jadi berlakulah reaksi, tindak balas masyarakat terhadap perluasan kuasa barat ini, British, Perancis, Rusia di Mesir. Misalnya Muhammad Ali Al-Fashar, Rashid Rida, pemberontakan Urabi contoh di Mesir. Itu adalah reaksi ataupun tindak balas. Itu juga di Algeria berlaku pemberontakan Kanilia, dasar Perancis yang Algerian, Ali Abdul Qadir, Part Islamis, gerakan Islam di Mesir. Semua itu adalah reaksi yang membawa kepada kebangkitan nasionalisme. Kalau dahulu seperti saya katakan tadi, disebut Empayar Uthmaniyah, ini semua Empayar Uthmaniyah. Jazirah Arab, Semenanjung Arab, Syam, Jordan, Lebanon, Palestin, Syria, Utara Afrika, Iraq, Parsi, Eropah, sebahagian daripada misalnya di Andalusia, alam Melayu, itu adalah Empayar Uthmaniyah. Jadi mereka meluaskan kuasa ke atas Empayar Islamiah yang dibuat oleh Barat. Misalnya Barat sama dia dah buat satu perjanjian yang penting, yang dipanggil perjanjian Sykes-Picot. Untuk membagikan wilayah Islam itu kepada 3 kuasa besar. Dalam usaha mereka untuk meluaskan kuasa ke atas wilayah Islam. Jadi kena faham, tema 3 ini yang pertama sekali perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah. Dari segi faktor-faktor perluasan kuasa. Dan ini membawa pada kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Kemudian membawa kepada kebangkitan nasionalisme. Dan apakah reaksi bila barat masuk, apakah reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa barat. Contohnya di Mesir ataupun di Algeria. Apakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam reaksi tersebut? Itu juga akan memberi kesan kepada perluasan kuasa barat pada waktu itu. Ini panjang lebar saya jelaskan. Satu lagi. Gerakan nasionalisme. Ini satu yang besar Pak Fajar. Ramai yang keliru dengan gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme gerakan nasionalisme itu gerakan kebangsaan. Gerakan nasionalisme, gerakan kebangsaan. Gerakan cintakan negara, gerakan mahukan negara yang merdeka. Dua saja. Mesir dan juga Syria. Bila Barat meluaskan kuasanya, British ke, Perancis ke, Rusia ke, dia memperkenalkan undang-undang Barat. Mereka mahu mengawal kekayaan negara. Mengambil kekayaan negara Mesir, bawa balik negara. Syria pun sama. Dan kedua-dua tempat ini dia guna undang-undang Barat untuk membolehkan mereka menguasai kekayaan Mesir, kekayaan Syria. Jadi dia perlu guna undang-undang Barat. Maka bila berlaku semua itu, maka berlakulah gerakan nasionalisme. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan nasionalisme? Ini dia faktor-faktor. Faktor agama, bahasa kesusastraan,
pengaruh kewartawanan, pengaruh pendidikan, peranan golongan intelektual, pengaruh agama. Semua ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada gerakan nasionalisme. Okey, kita boleh ambil satu-satu. Sejauh manakah peranan pendidikan dalam membangkitkan gerakan nasionalisme di Mesir atau di Syria? Sama je, mana-mana boleh ambil kan? Kita boleh jadikan soalan, tak ada masalah. Jadi pelajar kena faham, bila sebut gerakan nasional, inilah faktornya. Itu yang saya nak pelajar faham. Bila sebut gerakan nasionalisme, ini faktornya. Boleh mana-mana faktor nak highlightkan, tak kira pun, tak kisah. Tapi semua faktor ni, pelajar kena kuasai. Baru kita boleh jawab dengan baik. Jelas. Okey, idea tentang gagasan, siapa, bila, bagaimana, di mana dan apakah kesan daripada gerakan ini yang membawa kepada kebangkitan nasional, sama ada di Syria ataupun di Mesir. Okey, bidang sastra kewartawanan ini. Okey, Taha, Najib, Muhammad Abdul, Muhammad Rashid Ridha dan sebagainya. Semuanya boleh dikaitkan dengan gerakan nasionalisme. Kebangkitan semangat nasionalisme mahukan kemerdekaan berkerajaan sendiri. Itulah yang dikatakan sebagai nasionalisme. Okey, ini antara tokoh-tokoh lain yang kita boleh kaitkan dengan gerakan nasionalisme. M. Faris, okey, Yaqub Saruf di Syria. M. Faris Yaqub Saruf juga menerbitkan Al-Muqaddam. Okey, mereka juga adalah wartawan. Contoh. Faham-faham saja. Cuma fahamkan betul-betul soal berkaitan dengan gerakan nasionalisme. Okay, sama ada di Mesir ataupun di Syria, faktornya sama, contohnya saja berbeza di tempat itu. Sama ada di Mesir ataupun di Syria. Itu yang pelajar perlu bezakan. Okay, dan juga boleh dihadkan mana-mana tokoh untuk mengetuai sesuatu gerakan nasionalisme itu. Jadi kena faham keseluruhan apa yang dikatakan sebagai gerakan nasionalisme. Barulah kita boleh menjawab mana-mana soalan berkaitan dengan gerakan nasionalisme. Sama ada di Mesir ataupun di Syria. Tak susah pun. Tak susah sebab pada lihat keseluruhan. Banyaknya kan. Okay, tak perlu. Tapi inilah perkara penting. Isi penting yang perlu kita faham. Dan mana-mana faktor itu boleh dihighlightkan sebagai faktor utama kepada gerakan nasionalisme sama ada di Mesir ataupun di Syria. Ataupun dia akan beri tokoh-tokoh tertentu dalam gerakan nasionalisme itu sebagai highlight kepada soalan yang tidak ditanya. Tak ada masalah. Okey, ada yang tanya saya ni, soalan akan dikeluarkan semua tema. Tak ada tema yang tak keluar. Tema 1, tema 2, tema 3. Semua keluar soalan. Okay, semua ada soalan. Lepas tu kita perlu baca. Ini yang saya bagi. Saya mudahkan pelajar-pelajar. Itu tujuan saya. Sekatan tu luas. Ini saya mudahkan pelajar untuk memberi fokus. Apa yang perlu kita faham? Apa perlu kita kuasai dalam tema 1? Apa yang perlu kita kuasai dalam tema 2? Dan apa yang kita perlu kuasai dalam tema 3? Nampak ada perbezaan. Bukan tema 1, tema 2, tema 3. Jadi tiga-tiga tema itu ada dalam soalan yang perlu kita kuasai untuk membolehkan kita menjawab. Jadi saya hanya mempermudahkan apakah perlu kita, apa yang perlu kita kuasai dalam setiap tema itu untuk menjadikan kita lebih bersedia dalam menghadapi peperiksaan. Belajar, kita kena belajar semua, kita kena faham semua. Tetapi kita perlu menguasai apa yang sepatutnya kita kuasai dalam tema 1, tema 2, tema 3. Supaya kita boleh memberi fokus yang lebih baik. Memberi jawapan yang lebih baik kepada soalan-soalan ini. Kita lihat dalam tema 3 ini semua penting. Seperti yang saya jelaskan ini. Kita boleh jawab. Bila kita kuasai semua, kita boleh menjawab apa sahaja soalan. Sama ada tema 1, tema 2 ataupun tema 3. Jangan risau. Jangan fikir sangat tentang sport lah dan sebagainya. Tidak. Kita perlu faham apa yang ada dalam tema 1, apa ada dalam tema 2 dan apa dalam tema 3 yang perlu kita kuasai. Okey, ini bahagian yang kedua dalam tema 3. Okey, saya teruskan. Okey, yang saya ringkaskan kat sini sangat penting para pelajar. Benda-benda yang saya berikan ini sangat penting. Okey. Contoh, saya bagi contohnya. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Mesir atau Syria. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Mesir atau Syria. Ini faktor yang saya katakan tadi. Sama ada di Mesir atau Syria, inilah faktornya. Cuma membezakan faktor ini adalah contoh
Siapa tokoh yang terlibat di Mesir, di Syria, itu yang membezakan. Tapi segi faktor umumnya, inilah dia. Faktor agama, pengaruh agama. Barat, dia nak meluaskan kuasa. Gerakan nasional di Mesir, di Syria disebabkan oleh pengaruh agama. Mengemalkan agama Islam. Contoh. Peranan bahasa dan kesastraan, bagaimana? Pengaruh golongan agama tu dalam membangkitkan gerakan nasionalisme. Peranan bahasa dan kesastraan. Sastra apa? Siapa yang menulis? Bagaimana dia menulis? Bagaimana penulisan bahasa itu membangkitkan nasionalisme? Sudah pasti apa yang terjadi dalam khabar, majalah. Membicarakan tentang contoh gerakan Islah. Pembaruan dalam Islam. Misalnya daripada Yusuf Al-Zahar. Suara-suara, suara akhbar yang diterbitkan, Al-Quran dan sebagainya. Semua itu membangkitkan gerakan nasionalisme. Peranan kewartawanan, Rashid Rida misalnya. Bagaimana peranan dia dan sisi kewartawanan itu membangkitkan gerakan nasional. Peranan pendidikan, institusi pendidikan yang kita lihat seperti ini. Bagaimana golongan yang berpendidikan itu mengetuai gerakan nasionalisme. Sama ada di Mesir ataupun di Syria. Peranan golongan intelektual, tokoh intelektual. Mereka bijak pandai. Misalnya Syekh Muhammad Abdul, Syekh Jalaluddin misalnya. Mereka semua itu memainkan peranan dalam kemunculan gerakan nasionalisme. Sama ada di Mesir, di Yusuf Al-Zahar, sudah pasti, dan juga di Syria. Dan juga pengaruh luar, bagaimana pengaruh luar yang berlaku di luar itu mempengaruhi gerakan nasionalisme. Sama ada di Mesir, di Syria. Gerakan revolusi Arab misalnya. Semua kebangkitan ini membawa kepada apa dikatakan sebagai faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Ini daripada perlu kuasai. Contohnya saja berbeza sama ada di Mesir ataupun di Syria. Tolong faham. Ini contoh. Ini saya bagi contoh saja soalan. Jangan salah anggap. Ini bukan sport. Saya hanya bagi contoh supaya pelajar boleh jelas apa yang saya sampaikan. Contoh yang pertama, bincangkan peranan bahasa dan kesusastraan dengan mengemukakan sumbangan tokoh berkaitan dalam gerakan nasionalisme di Mesir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi. Contoh soalan. Ini berkaitan dengan gerakan nasionalisme. Jelaskan perkembangan kewartawanan dan penerbitan media massa sebagai antara faktor kemunculan gerakan nasionalisme Arab pada abad ke-19. Ini termasuk Mesir, termasuk Syria. Bincangkan peranan Muhammad Abdul, Syekh Muhammad Abdul dan Muhammad Rashid Rida dalam membangunkan gerakan pembaruan di Mesir pada abad ke-19 dan abad ke-20. Ini peranan, baru satu peranan. Apa peranan dia? Bagaimana? Ini Muhammad Abdul dan Syekh Rashid Rida ini dalam menggerakkan gerakan pembaruan Islam. Sudah pasti yang ini adalah gerakan Islah ataupun gerakan pembaruan Islam. Apa di dalam itu dan sebagainya. Ini contoh soalan. Ini kalau keluar tanya tentang faktor-faktor kebangkitan nasionalisme, semua faktor yang saya berikan tadi. Ini antara faktor yang dihighlightkan untuk menjadi soalan. Ini berkaitan dengan gerakan nasionalisme. Okey, jelas saja. Okey. Seterusnya bahagian yang ketiga dalam tema 3 ini adalah Perang Dunia Pertama. Dua saja perkara pelajar. Dalam Perang Dunia Pertama yang melibatkan Pakatan Bertiga iaitu British, Perancis dan Rusia, kemudian Amerika terlibat perang pertama. Satu lagi adalah Perikatan Kuasa Tengah atau Paksi, Jerman, Uthmania, Austria, Hungary. Pertama pelajar kena faham penglibatan Turki dalam perang tersebut. Perang yang melibatkan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Termasuklah perjanjian Sykes-Picot, gerakan senjata atau perjanjian-perjanjian yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama ini. Dan satu lagi yang penting adalah kesan Perang Dunia Pertama. Kesan politik, kesan ekonomi, kesan sosial. Jadi tajuk ini dua saja yang perlu belajar KSI. Pertama, penglibatan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Penglibatan Turki termasuklah perjanjian-perjanjian melibatkan Turki Uthmania. Satu. Dan juga perang yang melibatkan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Dan yang ketiga adalah kesan Perang Dunia Pertama ke atas Turki Uthmania. Dari segi politik, kehilangan wilayah, Republik Turki muncul. Ini di bawah Mustafa Kemal kemudian nanti. Perpecahan wilayah Islam contoh. Dari segi ekonomi, kesan penglibatan Turki Uthmania dalam Perang Dunia Pertama. Kesan ekonomi makin merosot. Ini perdagangan makin merosot sebab perang dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah
dari segi impak sosial, misalnya kemerosotan akhlak, kemasukan pengaruh barat ke wilayah-wilayah Islam, dan juga penjatuhan moral di kalangan umat Islam pada waktu itu. Semua ini tiga perkara ini saja yang perlu kita kuasai berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Tolong baca, fahamkan. Jadi kita boleh jawab apa sahaja soalan berkaitan dengan Perang Dunia Pertama seperti yang saya berikan tadi. Kita perlu faham tentang pelibatan Turki Uthmaniyah dan Perang Dunia Pertama dari segi perjanjian yang melibatkan mereka, dari segi siri-siri peperangan yang melibatkan mereka. Dan satu lagi adalah kesan Perang Dunia Pertama, politik, ekonomi, sosial. Jelas panjang. Potasikan buah kalimah takah. Faham dengan apa yang saya sampaikan? Kita teruskan. Saya tengok ada soalan ni. Kalau soalan minta bincangkan pelaksanaan Baitul Mal zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Sumber, pengusaha sumber, sampai itu. Ini nanti saya boleh berikan. Qurratu Ain nanti saya akan bagi dalam offline saja. Nanti saya akan beri offline. Banyak ni isi dia. Kena cerita tentang Baitul Mal pada zaman Khalifah lain. Tidak. Kalau soalan tu tanya pelaksanaan Baitul Mal zaman Khalifah Ar-Rasyidin, hanya zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Saya teruskan tema 3 ni. Satu lagi bahagian. Contoh. Ini contoh soalan je saya bagi. Impak pelibatan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Bincangkan pelibatan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Bincangkan konflik Balkan yang merupakan antara faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama. Huraikan biografi 3 orang tokoh Turki muda yang telah mengheret Uthmaniyah dalam kancah Perang Dunia Pertama. Enver Pasha, Talat Pasha, Jamal Pasha, adik-beradik Pasha ni. Dan satu lagi adalah penyelesaian kepada kemelut Perang Dunia Kedua ialah menerusi pelbagai perjanjian yang dimeterai antara pihak Eropah dan kerajaan Uthmaniyah. Jelaskan 2 perjanjian tersebut. Perjanjian Budros, perjanjian Versailles 1919. Ini antara contoh soalan-soalan yang mungkin boleh ditanya. Ini berkaitan dengan apa yang kita belajar tentang Perang Dunia Pertama. Panjang, jelas. Saya teruskan dan bahagian akhir. Untuk tema ini adalah ini contoh kesan tadi. Kesan kesan dari segi politik. Sebab Perang Dunia Pertama, perubahan dari sebuah empire luas kepada sebuah negara yang kecil, Turki saja. Daripada Empire Uthmaniyah kepada Turki, Republic of Turkey. Dari sebuah kuasa bebas kepada negara yang terikat. Dari sistem pemerintahan khalifah kepada pemerintahan republik. Dari sebuah negara Islam kepada negara sekular. Itu contoh kesan politik akibat daripada perluasan kuasa barat ke atas Empire Uthmaniyah. Itu sebenarnya. Untuk memudahkan kita memahami. Saya teruskan saja. Satu lagi adalah negara bangsa. Yang bahagian akhir dalam tema 3 adalah negara bangsa. Saya jelaskan ini. Bagaimana datangnya negara bangsa ini? Mula dengan tadi perluasan kuasa barat ke atas Empire Uthmaniyah. Bila barat meluaskan kuasanya ke atas Empire Uthmaniyah, maka kedudukan Empire Uthmaniyah semakin jatuh, semakin lemah. Maka wujudlah negara bangsa. Negara bangsa wujud di Turki ataupun di Mesir disebabkan oleh kebangkitan semangat nasionalisme. Salah satu faktor penting adalah kebangkitan semangat nasionalisme. Faktor pembentukan negara bangsa. Cuba kita lihat. Pertama sekali berkaitan dengan negara bangsa adalah faktor-faktor pembentukan negara bangsa. Di Turki misalnya. Kekalahan dalam Perang Dunia Pertama melemahkan lagi kerajaan Uthmaniyah. Masalah dalaman, misalnya rancangan-rancangan, tanzimat, semua tak berjaya. Turki cuba menjadi ibarat, tetapi menjadi ibarat yang menjatuhkan dia. Tindakan kuasa barat. Apakah kuasa barat yang telah lakukan untuk menjadikan menyebabkan Turki semakin tersepit? Gerakan Islam, masalah ekonomi yang berlaku yang dihadapi oleh Uthmaniyah pada itu, beban hutang, faktor sosial, pendidikan dan juga golongan minoriti yang memberontak, yang menentang, yang akhirnya membawa kepada terbentuknya Turki, Republic of Turkey. Lebih awal lagi sebelum Mustafa Kemal. Telah akhirnya Mustafa Kemal merealisasikan Turki sebagai sebuah negara bangsa yang dipanggil Republic of Turkey ataupun Republic Turkey. Begitu juga di Mesir.
Okay, faktor pembentukan negara bangsa di Mesir. Ada faktor dalaman, ada faktor luaran. Okay, dua perkara ini penting. Okay, negara bangsa kita kena faham tentang faktor-faktor pembentukan negara bangsa. Sama ada di Turki ataupun di Mesir. Faham? Baca betul-betul pelajar. Faktor-faktor pembentukan negara bangsa. Okay, sama ada di Turki ataupun Mesir. Okay, satu lagi adalah kalau kita lihat negara bangsa ini berkaitan dengan sempadan. Iaitu sempadan telah digariskan dengan memisahkan penduduk mengikut negara masing-masing ataupun wilayah ataupun satu agama. Okey, wilayah Mesir, negara Mesir lah. Wilayah Turki, negara Turki, contoh macam tu. Okey, sebelum ini sebenarnya Arab yang saya jelaskan tadi. Itu adalah Empire Uthmaniyah. Okey, jadi dua perkara penting yang pelajar perlu kuasai dalam bahagian yang akhir dalam tema 3 ini adalah negara bangsa. Terutamanya faktor-faktor pembentukan negara bangsa. Sama ada di Turki ataupun di Mesir. Jadi pelajar baca dan kuasailah perkara-perkara ini. Okey, jadi kebangkitan negara bangsa ini berwujud disebabkan oleh kelemahan kerajaan Empire Uthmaniyah. Okey, menyebabkan akhirnya wilayah-wilayah Uthmaniyah itu bangkit, memberontak dan akhirnya mereka berlaku revolusi Arab misalnya yang akhirnya membawa kepada terbentuknya kerajaan yang baru yang dipanggil Republik. Okey, itu yang berlaku dalam tema 3. Sampai situ saja. Ini berkaitan dengan tema 3 saja. Okey, kita nak sampai hujung. Jadi, saya simpulkan dekat sini. Okey, dari segi konsep negara bangsa, negara ialah satu komuniti politik susun dan menguasai satu kawasan dan berdaulat. Negara juga boleh definisikan sebagai satu badan atau autoriti dalam sesuatu wilayah. Dan bangsa itu pula ialah sekumpulan manusia yang menetap di satu kawasan dan mendatangkan usul adat Islam, kebudayaan, agama dan sistem politik mereka sendiri. Jadi konsep negara bangsa ialah sebuah negara yang berdaulat, bebas dengan penduduknya mempunyai kesedaran bahawa mereka adalah milik bersama berasaskan bahasa, adat, tradisi yang sama, menjadi pemerintah tersendiri, sempadan wilayah dan hak untuk menggubal undang-undang tersendiri. Okey, ini diajar oleh Barat. Inilah konsep bangsa, negara bangsa yang dikuar-kuarkan oleh Barat. Okey, kalau dulu dari konsep Islam hanya ada satu saja kerajaan Islam yang diketuai oleh seorang khalifah yang berpusat di satu pusat pemerintahan. Dan semua yang lain itu adalah wilayah Islam. Ketika kerajaan Islam berkuasa, berkuat, ketika kerajaan Islam mendukung negara berasaskan Al-Quran dan Hadis, maka disitulah zaman kegemilangan Empire Islam. Ini jadi apabila tidak lagi wujudnya, tidak lagi berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka jatuhlah sesuatu kerajaan itu. Okey, itu antara perkara penting yang kita belajar daripada sejarah Islam. Okey, saya buka soalan kepada. Ada sebarang soalan sebelum saya pergi bahagian yang akhir. Ini contoh faktor-faktor pembentukan negara bangsa di Turki. Kekalahan dan Perang Dunia Pertama, pembentukan kerajaan, sekularisme, perundangan. Okay, faktor-faktor pembentukan negara bangsa di Turki, pertama di segi kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, menyebabkan Turki akhirnya menjadi negara bangsa. Pembentukan kerajaan yang baru, okay, sekularisme yang diamalkan. Okay, menggunakan undang-undang Barat, tidak lagi menggunakan undang-undang Islam. Okay, dari segi perundangan Islam. Okay, itu antara perkara yang kita boleh lihat dari segi faktor negara bangsa. Okay, sekali saya nak uraikan ini saja pelajar. Okay, saya nak pelajar beri tumpuan. Bila kita menjawab soalan secara Islam, okay, macam saya kata tadi dalam tema 2, kita kena betul-betul faham konsep, kita kena faham istilah yang tepat. Kita tidak boleh menghentam. Kalau kita hentam saja tak apa-apa ingat, kita tak boleh jawab. Kita tak faham tentang zakat, jenis-jenis zakat, kita jangan jawab. Sebab kita akan jawab, memberi jawapan yang salah. Jadi bila kita menjawab soalan, kita nak menghuraikan bahagian takulan itu. Pengetahuan, semua pelajar tahu. Isi yang saya beri tadi banyak pengetahuan. Apakah takulannya? Jadi kita menakul ini, kita macam makan burger, pelajar. Saya terangkan sebelum ini. Dalam burger, kalau kita lihat burger kan, tambah lagi dia ada 2 roti, atas bawah. Ini pengenalan, ini penutup. Okay, dalam burger yang sedap itu, jawapan yang sedap, jawapan yang baik, jawapan yang bagus, mesti ada pelbagai bahan dalam dia. Ada salad, ada telur, kan? Ada cheese lagi, ada tomato, ada timun. Jadi huraiannya banyak. Okay, dan akhirnya sedaplah burger ni. Dan kita tutup burger tu dengan penutup yang ringkas saja. Apa yang ambil satu mana-mana isi.
dan kita simpulkan, dan kita apa yang berlaku selepas itu kita jelaskan. Jadi ada 2 ayat sudah mencukupi untuk memberikan penutup. Jadi dalam menjawab soalan, pertama sekali kita ada pengetahuan, ada faktor, ada isi, ada sebab dan sebagainya tadi kan. Apakah faktor politik misalnya? Apa yang ingin dikatakan? Jawab kepada soalan anda. Apa yang anda ingin katakan? Jawapan kepada soalan anda. Itu kita kena jelaskan dari segi pengetahuan. Apa yang anda ingin katakan? Jawapan kepada soalan anda. Nak uraikan lagi. Apa kita nak urai? Contoh mengukuhkan huraian. Contoh untuk mengukuhkan huraian. Ini semua huraian, explanation kepada kehendak soalan. Dan kita berikan bukti, mesti ada bukti, evidence, supaya jawapan kita itu menjadi baik. Bagaimana bukti ini menunjukkan bahawa pendapat anda itu betul. Sekularisme, kita ambil contoh, pengetahuan, Turki menjadi sebuah negara sekular dan menjadi sebuah republik disebabkan oleh sekularisme. Macam mana kita jelaskan sekularisme? Apa itu sekularisme? Contoh sekularisme, dari segi pentadbiran. Bagaimana, apa yang dibuat? Contoh. Ini yang membawa kepada sekularisme. Terangkan bukti anda, bagaimana bukti menunjukkan bahawa pendapat anda itu betul. Kemudian kita ringkas ayat mengaitkan kembali dengan soalan. Itu adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah ringkasan ayat yang mengaitkan kembali dengan soalan. Jadi kita ada pengetahuan, kita ada huraian lanjut, huraian lanjutan, contoh dan sebagainya. Itu adalah kumpulan. Dan sekali kita simpulkan. Jadi ketiga-tiga aspek itu, dalam format esei kita ada pengenalan, ada isi, ada penutup. Dan semua itu kita digabungkan dengan aras bahasa yang betul. Isi yang pertama, isi kedua, isi yang ketiga dan sebagainya. Kita dipanggil komunikasi. Jadi kita telah memberi satu jawapan yang baik. Kepada anda saya pada dah menguasai dari segi cara menjawab. Itu dikatakan poin. Salat itu adalah evidence ni. Dan juga huraian bagi tanda sebagainya. Jadi saya harap pelajar dapat menguasai ini dengan baik. Itu adalah explanation. Lapar. Lepas ni boleh makan burger. Ingat burger, ingat bagaimana nak menjawab soalan. Berdasarkan kepada pengetahuan, kumpulan dan juga komunikasi. Apa dia pengetahuan? Itu fakta yang nak kita huraikan. Fakta mesti dijelaskan. Fakta mesti ada huraian. Mesti ada evidence. Itu contoh yang akan kita explainkan nanti. Kita akan huraikan. Dan ini akan memberikan jawapan yang baik. Dan sekali kita simpulkan dalam satu isi. Pak pelajar, inilah yang saya katakan tadi, perkara-perkara penting. Bila kita nak ingat teknik menjawab, kita ingatlah burger. Jadi burger itu bukan hanya roti yang atas dengan bawah saja, tapi kandungan dalam burger itu yang penting. Pengetahuan, kita tahu burger. Burger itu kita kena jelaskan dengan detail. Kita ada salad, kita ada telur, kita ada sayur, macam-macam sayur, kita ada cheese dengan sosnya lagi, maka sedaplah soalan jawapan kita itu. Bila jawapan kita sedap, kita layak dapat markah yang sedap. Mungkin 20 markah per 20. Okey pelajar, ada soalan. Ini format esei, pengenalan, isi dan penutup. Saya berhenti di sini, saya beri ruang untuk soal jawab. Untuk bertanya saya tentang sejarah Islam, tema soalan sejarah Islam ulangan semester 2 ini.